Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmika wa ab'idna an-nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du, insyaallah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, muqim lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk kita mari ke rumah Allah. Kita mari semaya, mari i'tikaf, mari zikir, dan kita mari pula di saat ini kita berada dalam majlis ilmu pula, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi balasan yang terbaik, dan ini dia panggil sebagai asbab untuk Allah SWT mengangkat darjat hamba-hamba dia yang mengaji ilmu setiap masa dan keadaan ketika Allah SWT beri pinjam nyawa atas muka dunia. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-7 daripada surah Al-A'la, ayat yang ke-6. Setelah kita belajar dah kemarin ayat pertama dengan sehingga ayat yang ke-5. Sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-6, kita tadabbur makna ayat yang ke-6 surah Al-Alaq. Sukalah hamba menyentuh sedikit berkaitan dengan perkataan khalaqa. Khalaqa maknanya cipta. Khalaqa, Allah SWT dalam ayat yang kedua daripada surah Al-Alaq ini, Allah SWT berfirman khalaqal insana min 'alaq. Allah SWT cipta manusia. Khalaqa, khalaqal insan, dia Allah mencipta manusia min 'alaq, daripada segumpal darah. Jadi perkataan khalaqa, kerja khalaqa ni Allah, khalaqa yang mencipta. Ja'ala pun Allah ja'ala. Di antara ayat yang Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillah, siapa dia yang takwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan baginya itu jalan keluar. Bila takwa pada Allah, ada masalah selesai. Kok mana masalah tu, Allah Ta'ala akan jadi masalah dia yang dia alami, kesempitan itu Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah SWT akan beri rezeki sekira-kira dia tidak menyangka rezeki itu. Sebab apa? Puncanya takwa pada Allah. Ini penting, takwa pada Allah. Jadi bila takwa pada Allah, yaj'al lahu, Allah Ta'ala menjadikan baginya. Jadi kerja ja'ala tadi, yaj'al lahu, yaj'alu, ataupun kita panggil ja'ala ni, dia nak lebih kurang dengan khalaqa. Tapi ada perbezaan di situlah. Khalaqa menciptakan, yang mana Allah SWT kita panggil khaliq, yang mencipta. Kita ni kita panggil kita pokok kayu, bukit bukau, gunung ganai, langit bumi ni kita panggil makhluk. Diambil daripada perkataan khalaqa tadi. Maka Allah SWT sebut juga, aku yang menjadikan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun tu perkataan daripada ja'ala. Aku akan buat atas muka dunia ini manusia yang ada tugas, iaitu khalifah.
inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku buat atas muka dunia ni khalifah, pemerintah yang mentadbir alam dunia ni. Aku nak biar manusia yang aku lantik mereka ni khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat sebut pada Allah Ta'ala, adakah kamu nak buat jenis manusia yang duduk atas dunia ni, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, yang akan jadi merosokkan dunia ni, wa yasfiku ad-dima', tak ada kerja lain, duk alik balah. Kerja manusia ni mereka kata balah, balah, berpuak-puak, berbalah-balah, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, dan sedekah kami ni, kerja kami sentiasa tasbih pada kamu, memuji kamu, membersihkan kamu, mentakdiskan kamu. Maka Allah SWT sebut apa ni, inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ni, Allah Ta'ala sebut kepada mereka, aku ni lebih tahu daripada kamu mereka. Jadi tuan-tuan semua, maka dalam perkataan dua tadi, sama ada khalaqa tu Allah, khalaqa, ja'ala pun Allah. Cuma manusia ni kita tidak sebut perkataan khalaqa ja'ala. Maka manusia ni kita panggil buat begitu, buat begini, buat ni atas manusia kita panggil fa'ala. Fa'ala mana buat, fa'ala yaf'alu ni maknanya kesesuaian perkataan fa'ala yaf'alu ni untuk manusia. Tak boleh manusia nak kata khalaqa. Khalaqa tak boleh. Khalaqa ni Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jenis jin manusia kecuali tujuannya adalah untuk menyembah aku, untuk buat ibadah pada aku. Jadi khalaqa ja'ala ni kerja Allah. Maka manusia dia buat gotu-goni atas muka dunia, kita panggil fa'ala ataupun yaf'alu. Itu yang nak setuh kemari sikit. Dan pada pagi ni kita sambung cerita, dia panggil cerita yang dibahagi dalam surah Al-Alaq ini. Ada dua cerita. Yang pertama ceritanya ayat 1 hingga ayat 5 habis dah cerita dia. Dia panggil satu bab, iaitu bab Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh manusia ni dapat ilmu dengan cara Iqra. Kita belajar dah kemarin. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Allah Subhanahu Wa Taala ukit balik manusia ni, Allah Subhanahu Wa Taala buat daripada segumpal darah. Maka bila mananya nak buat satu perkara, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Bila nak buat satu perkara tadi, Allah Taala sebut dalam ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan lupa daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kena sedar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini akram, lebih mulia lagi berbanding dengan segala makhluk. Alladhi 'allama bil qalam. Allah Taala mengajar manusia dengan pena qalam. Penting bagi kita kena pandai mengaji, kena pandai menulis, kena pandai baca. Penting untuk apa? Untuk kita nak dapat ilmu. Nabi tak apa, Jibril mari ajar. Kita siapa nak ajar? Siapa nak ajar? Mana hok mari mengajar kita? Cikgu. Cikgu, tok guru, teacher, sir, hok mari ajar kita. Maka tuan-tuan semua, Allah SWT memperingatkan dalam ayat yang ke-6 ni yang kita nak belajar pagi ni, kalla innal insana la yatgha. Ingatlah, innal insan, sesungguhnya jenis manusia, la yatgha, la tu sesungguhnya, inna tu sesungguhnya, dua sesungguhnya ni. Sesungguhnya. Kalau bahasa kita kalau kita kecek sengoti ya. Wah sengoti. 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 Sengoti bahasa Kelantan ni. Sengoti
Lepas tu kalau budak-budak kecek pas orang tua pun taubat. Taubat. Jadi perkataan inna ni dia panggil harfut taukid. Lam pun nak ayat sesungguhnya. Dua kali sesungguhnya. Kalla, ingatlah, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia ni, jenis pesel perangai manusia ni, la yatgha, sesungguhnya ia ni melampaui batas. Dia suka melampaui batas. Sebab itu dalam Quran ni dia ada batas-batas, hukum-hukum yang kita tidak boleh nak langgar dia. Kita panggil hukum hudud. Hudud tu mana apa dia? Hudud adalah kita panggil plural kepada had. Had ni batas. Jangan melanggar batas Allah. Sebab ada di sana ada hukum-hukum. Langgar hak ni, balasan dia hukum dia ni. Langgar hak ni, buat hak ni, Allah larang, hukum dia ni. Dan tidak semua hukuman tadi yang Allah Ta'ala tentukan hukuman lagu ni, ada jenis hukuman yang boleh ditentukan oleh hakim. Dia panggil ta'zir. Ta'zir ni makna atas kecerdikan hakim yang memutuskan hukuman itu nak lagu mana. Tetapi ada hukuman-hukuman yang Allah Ta'ala tentu dah. Hakim tak boleh nak ejah dah. Tak boleh nak pandai-pandai hakim. Kena ikut hukuman Allah SWT. Antara kita panggil hukum hudud tadi. Kalau contoh orang curi. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariqu orang curi lelaki, was-sariqatu orang curi perempuan. Bapa yang Allah SWT sebut as-sariqu bermula dengan orang curi itu lelaki. Sebab pesen perangai hak jenis curi ni kebanyakan bermula daripada orang lelaki. Sebab dia ada kekuatan. Ukah pagar, pecah rumah, bawa apa ni, besi roba, cokeh rumah, nak unggah lagi tu mudah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut as-sariqu was-sariqatu, bermula pencuri lelaki dengan pencuri perempuan. Faqta'u, potong, peraklah kamu, potonglah kamu aydiyahuma, tangan mereka. Aydiyahuma ni tangan-tangan mereka hak curi tadi. Jadi boleh kau tak potong tangan? Tak boleh, kena potong tangan. Lepas tu potong tangan tu curi coklat, roti, gosian, gerak tangan kan? Tak. Dia ada batas, dia ada panggil hak-hak siapa mana. Hak tu kena mengaji fiqh, mendalami pula. Lepas tu cukup saksi tak? Tengok pula dia curi atas dasar apa. Kalau lah dia curi tadi dengan dia tu tak boleh nak makan. Dia tak boleh nak makan. Anak dia rumah dia gelepar dah. Tak ada nak makan ni. So kita tengok hari tu 2014 banjir besar, pecah Medan. Jadi orang hok pecah Medan tu, hok tak boleh nak makan tu, hok terpaksa dah tak ada makan ni. Maka dia pecah Medan tu, dia kata halah, mujur. Jadi nak ceritanya, kalau curi tu dia kena tengok hak tu. Bukan kata mudah-mudah tiba-tiba ada di kalangan manusia ni menghina hukum Allah SWT. Jangan main-main. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, kalla, ingat, innal insana la yatgha. Manusia ni ada perangai jenis melampau dalam berkata-kata, melampau dalam masalah tak puas hati kau tu, tak puas hati kau ni, melampau dalam menyekat agama Allah SWT. Ni nak cerita ni set melampau ni, pelampau zaman Nabi ni. Siapa dia ni cerita ni? Nak tuju kepada manusia, yang mana manusia ini nak pergi khusus ni kepada orang yang nampaknya khusus pada dia, tetapi ia dulu alal umum, ditujukan kepada umum untuk semua. Baik. Itu di antara contoh. Kalau bab masalah perempuan yang berzina, az-zaniyatu waz-zani, Allah Taala mula dengan perempuan yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Contoh ayat Allah Taala ni, hukum hudud ni nak ceritanya. Bahagian ni duk mana? Bahagian dalam Quran.
Allah Ta'ala sebut. Jadi tok hakim ni tak boleh nak kata kita tak guna hukum ni, tak boleh, kena guna. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa dia yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, faulaika humul kafirun fasiqun zalimun. Allah Ta'ala sebut fasik pun dia, zalim pun dia, fasiqun zalimun, zalim pun dia, fasik pun dia, kafirun pun dia, kafir, boleh jadi kafir. Penzina perempuan, penzina lelaki. Bapa Allah Ta'ala mula dengan penzina perempuan dulu, bapa tidak penzina lelaki dalam ayat ni? Sebab yang mempengaruhi berlakunya zina ini, dia banyaknya bermula daripada perempuan. Pakai seksi, tak suka orang lelaki gerai lagu mana? Dia demo sendiri pakai, tak pakai tudung, pakai seksi, pakai ketat, pakai air bau, macam-macam, yang orang panggil melanggar hak. Ini di antara contoh-contoh dan dalam Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan hukum-hukum ni. Hukum ni Allah Taala tentukan, yang kita tidak boleh nak langgar dia, kita panggil hukum hudud, hukuman hudud. Sebab langgar hak ni, maka apa ni balasan dia atas muka dunia lagu ni. Lepas tu pecah lagi pula. Penzina yang sudah kahwin, yang belum kahwin, dia pecah lagi. Muhsan, ghairu muhsan. Pecah lagi waktu tu. Kita mengaji fiqh, kita akan jumpa waktu tu. Itulah pentingnya mengaji. Lepas tu hukuman ini, hukuman yang mana yang kena dilaksanakan atas muka dunia. Kalau tidak dilaksanakan atas muka dunia, maka ianya di akhirat tidak akan terlepas. So contoh orang yang membunuh, orang yang membunuh diri tanpa hak, maka kalau dia tidak dibunuh atas muka dunia, tidak dibalas, kita panggil qisas, hukuman qisas, bunuh balik, maka akhirat dia tak akan lepas. Tetapi bila dia dibunuh balik atas muka dunia, akhirat dia lepas. Itulah orang panggil hikmah yang Allah SWT laksanakan hukuman-hukuman yang mana hukuman ni kena atas muka dunia. Baik, kita tinggal dulu cerita itu sebagai contoh hamba sebut. Maka manusia ni bila dia melampau, maka Allah Ta'ala bagi tempoh atas muka dunia dengan umurnya panjang supaya manusia ni boleh bertaubat. Allah bagi peluang masa kepada mereka duduk atas muka dunia, bila buat maksiat dan sebagainya, Allah SWT panjangkan masa ni supaya manusia ni boleh bertaubat. Kita tengok ada manusia yang zaman muda dia tu gapo dia tak buat, tapi bila lama Allah beri masa pada dia pun boleh mikir, mari hidayat, boleh hidayat. Ada hak masuk Islam, baru masuk Islam, ada hak Islam dah, dia pun taubat pada Allah SWT dengan taubatan nasuha. Jadi ini orang panggil hikmah Allah beri umur yang panjang. Maka Allah Ta'ala peringatkan, kalla innal insana la yatgha. Ingatlah, manusia ni, dia ni suka melampaui batas yang sepatutnya atau yang sewajibnya. Ar-ra'ahu istaghna. Ayat yang ketujuh, ar-ra'ahu istaghna, dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajati. Ar-ra'ahu istaghna, dia rasa dia cukup dah. Dia tidak berhajat gapo dia, nak gapo dia bagi semua boleh. Bila dia kaya, dia ada kedudukan, dia ada pangkat, dia ada pitih, dia apa hak dia nak, dia rasa dia tidak perlu dah duk ingat ke dunia tu, cukup bagi dia. Sebenarnya inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya, ingatlah sesungguhnya kepada Tuhanmu tempat kembali untuk menerima balasan. Kena ingat kita duduk atas muka dunia ni, hebat mana kita, kaya mana kita, pangkat tinggi mana kita, maka diperingatkan inna ila rabbika ruj'a, kepada Tuhan kamu Muhammad tempat kembali. Dia panggil ar-ruj'a. Kita ruj'a ni makna tempat kembali, yang kita panggil rujuk. Kita ni rujuk balik, cerah, rujuk. Ada kata rujuk dalam Islam ni, cerah, dia panggil talaq. At-talaqu marratan, talak ni dua kali.
Nah, lepas tu kalau tolak 3 kali tak boleh nikah mula dah. Nah, tak boleh dah kecuali ada orang nikah dulu dengan bini dia. Dan orang tu dukhul dulu. Nah, baru boleh nikah pula. Nah, lagu tu ceritanya. Kalau pakak dia mau ambil bini kahwin cerai dah. Nah, dia mau nikah dengan dia sehari, lepas tu dia mau cerai. Tak boleh, mana boleh pakak. Nah, siapa dia suruh cerai? Nak ceritanya Islam ni, Islam ni comel, sempurna, komplit. Tiba-tiba manusia ni tidak sayang kepada Islam, maka mereka sendiri yang rugi. Sebab Islam ni bukan manusia buat, Islam ni adalah agama Allah SWT. Tuan-tuan semua, maka kita kena ingat Allah Ta'ala peringatkan kita dalam ayat yang ke-8 ini. Setiap manusia akan kembali kepada Allah, balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita balik semula pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di sanalah kalau orang tu buat amal soleh, dia tidak akan menyesal, dia gembira, dan dia bersyukur pada Allah SWT. Kalau dia tidak buat amal soleh atas muka dunia, maka akhirat dia akan menyesal, tempat penyesalan. Jadi hamba tak nak panjang ayat yang ke hamba tidak nak panjang ayat yang ke-8 ni. Kita masuk kepada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 ni dituju khusus ni. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita alladhi yanha, adakah ni adakah? Ara'aita, adakah tidak kamu melihat Muhammad? Alladhi, adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang dan menghalang? Ara'aita alladhi yanha, tu bahasa disusun dah tu. Kalau bahasa Arabnya, ikut perkataan Arab, susunan bahasa Arabnya, adakah tidak engkau melihat Muhammad? Alladhi, orang yang yanha, yang menegah, yang menegah, menghalang. Abdan idza shalla, akan seorang hamba, dia halal seorang hamba. Idza shalla, apabila ia sembahyang. Siapa dia hamba ni? Nabi Muhammad. Ni cerita antara Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham. Abu Jahal ni dia larang Nabi, dia tak bui Nabi, dan tak bui Nabi sembahyang, dan dia memberi amaran kepada Nabi. Kalau dia tengok Nabi sembahyang, dia kata aku nak jijuk kepala Muhammad. Ni aku nak jijuk kepala Muhammad ni. Muhammad mu tak ada sembahyang dekat makam Ibrahim ni. Tak boleh, aku tak bui mu sembahyang. Jadi ceritanya ara'aita alladhi yanha alladhi yanha ni ceritanya Abu Jahal. Abdan idza shalla, hamba yang sembahyang ni. Bila nampak hamba abdan ni Muhammad, Nabi Muhammad. Idza shalla, apabila ia sembahyang. Tak boleh benar. Dia janji ni, dia berjanji dan berazam depan orang ramai pun. Dia sumpah untuk nak pijak kepala Nabi, nak hombai ke kepala Nabi ni, nak jijak. Kalau nampak Nabi Muhammad ni sembahyang, marah benar dia tengok orang sembahyang. Marah, Masya Allah. Abu Jahal ni, cerita dia ni Allah Ta'ala gazet dalam Quran. Nak ceritanya jahatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di akhir ayat ni, akhir cerita surah Al-Alaq ni ada di ujung. Allah Ta'ala pesan benar kepada Nabi, bagaimana kamu nak kena buat dengan orang lagu ni. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ayat yang ke-11. Ara'aita in kana 'alal huda. Adakah engkau melihat nampak buruknya jika ia berada di atas jalan?
jika ia berada di atas jalan yang betul, atau ia menyuruh orang bertakwa jangan melakukan syirik. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa, adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul? Nabi Muhammad ke duduk atas jalan yang betul, duduk atas Islam, duduk atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mananya tak comelnya sembahyang, mananya tak comelnya sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ia menyuruh orang bertakwa jangan melakukan syirik. Nabi Muhammad ni tugas dia nak suruh orang ni takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan buat perkara syirik. Kalimah alal huda dengan at-taqwa ni. Jadi tidakkah hijau Nabi Muhammad ni mengajak orang supaya manusia ni duduk atas huda, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah huda yang dimaksudkan di sini ialah hidayah keagamaan yang dapat mendorong seseorang melaksanakan secara baik tuntutan agama. Dia panggil huda. Ada kita tak nama anak huda, Nurul Huda. Huda ni makna hidayah. Dan at-taqwa ni, kalimah taqwa ialah menjaga, menghindari, menjauhi sebab-sebab yang boleh membawa kepada pelanggaran perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita panggil taqwa. Demo tak taqwa ke Allah ni. Taqwa ni maksudnya, asal dia maksudnya takut pada Allah SWT ni dengan lagu mana? Taqwa ni maknanya takut pada Allah dengan kita buat perintah Allah suruh, dan dengan kita jauhkan perkara yang Allah Ta'ala larang. Jadi Nabi ni ajar orang ni supaya takwa duduk atas hidayah Allah SWT. Kita pun duduk semaya, kita duduk sebut sama ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita nak hidayah Allah. Baik, ada pernah kita dengar orang duduk ceramah, duduk mengajar, duduk berpidato, wabillahi taufiq wal hidayah. Wujud sekali, wabillahi taufiq wal hidayah. Taufik dengan hidayah ni, taufik hidayah ni apa beza supa dak bagian ni? Taufik hidayah kita nak dua-dua. Kita nak hidayah pun kita nak, taufik pun kita nak. Kita nak taufik Allah, kita nak hidayah Allah. Apa makna hidayah? Hidayah ni mana petunjuk Allah SWT. Beza di mana taufik dengan hidayah? Contoh, ni contoh hamba nak suruh nampak. Kalau orang tanya, kata ataupun dek, Pak cik ni nak pergi masjid Londeh. Kau mana Pak cik nak pergi masjid Londeh. Pak cik pergi sampai balik Islam. Daripada balik Islam tu, kalau Pak cik duduk di Berkhian ni ada traffic light. Lepas pada traffic light ada logo kiri. Masuk kiri kat sekali jumpa cabai 3 pula. Alik kanan tu lah. Masjid Londeh. Tu dia panggil tunjuk jalan. Tunjuk jalan. Cara lagu tu. Ada satu lagi nama dia taufik. Taufik ni mana menyertai bersama. Hidayah ni mana tunjuk pergi pocik pergi sendiri lah. Kita tunjuk dah jalan pocik dah. Dia pocik pergi sendiri. Nak bersikap kau kata ikut pocik lah, pergi sendiri. Lepas tu sampai cabai 3 ni masuk kanan, jumpa pula cabai 3 dan tepi tu masjid. Haksa lagi ni dia panggil taufik ni lagu mana? Pocik nak pergi masjid Londeh, kau mana? Gini pocik. Hamba nak tunjuk jalan, takut pocik tak ikut lain. Kalau di tanah Arab ni, kalau tanya jalan tak rajin, royak tak tahu orang Arab. Ni memang sungguh. Abang-abang duk cerita, kalau nak tanya Arab jangan percaya 100%. Sebab dia banyak bijak. Dia tak akan mengaku passion dia tak akan mengaku dia tak tahu.
Kok mana nak pergi sini nak. Oh, pergi story. Pergi story patah ada kau ni cabai, kau ni. Kita pergi hok dia royak. Tak ada pun bagai tu. Tak siapa, tak wujud jalan tu. Nah, tak wujud tempat tu situ tu. Kita pun tanya hok situ pula. Nak pergi sini. Oh, kau nu, pergi kau. Pergi pula. Bodoh kita lah. Pergi kok tu, pergi kok ni. Dia malu nak royak. Ambo tak tahu. Nak royaknya, perangai. Kalau kita malu apa, kita tak tahu. Nyanyi kau orang duk pergi ketung. Baik, nak ceritanya Taufik ni lagu mana? Taufik ni awal. Pakcik nak pergi Masjid Lunas. Gini pakcik. Daripada pakcik dia sesat barat tak tahu kat mana, ambo tunjuk, pakcik tak ikut jalan lain. Pakcik naik motor dengan ambo nah. Okah motor ambo ni. Naik. Ambo bawa lalu pakcik. Pergi lah pakcik relax. Ni tangga Masjid Lunas ni. Atas tangga ni. Nah. Tu nak ceritanya beza apa? Beza Taufik dengan Hidayat. Sama-sama tunjuk belakang tu, tapi hak ni bawa sampai tepat. Jadi kita ni duduk di atas jalan hidayah Allah SWT ni, duduk di atas agama, kita panggil agama yang dibawa oleh Nabi, hidayah Allah SWT, petunjuk Allah Taala, kehendak Allah Taala. Maka lagu mana kita minta dengan Allah SWT, kita nak dua-dua. Taufik pun kita nak, hidayah pun kita nak. Hidayah ni makna tunjuk daripada jauh. Taufik ni maknanya menyertai. Allah SWT pandukan kita sendiri. Pandukan kita sendiri. Kalau kata kita ni nak pergi masjid, biar Allah Ta'ala pandukan kita sendiri. Atas kita, ya Allah, siapa masjid ni. Tu dia. Nak ayatnya dua-dua kita nak. Hidayah pun kita nak, taufik pun kita nak. Itu hamba buat imajinasi nak suruh kita ni nampak pentingnya taufik dengan hidayah. Sebab itulah bila orang ceramah apa, dia akan sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir sekali barulah dia wisalah. Jadi nak ceritanya pentingnya taufik dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nak ceritanya tadi ayat yang ke-11 ada huda, ada taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah Ta'ala tanya lagi. Banyak ara'aita ni. Adakah engkau nampak berlepas dari azab jika ia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya, serta ia berpaling engkar. Ayatnya pendek, terjemah tu panjang. Kalau terjemah hak sungguh, ara'aita, adakah tidak kamu melihat, in kadzdzaba, sekiranya ia dusta, wa tawalla, dan ia berpaling. Jadi nak faham lagu mana? Makna dia tu. Nak faham lagu mana? Jadi maknanya dia kena hurai dalam bahasa Melayunya. Adakah engkau nampak berlepas dari azab Allah jika ia mendustakan apa yang jadi agak-agaknya boleh lepas tak daripada azab. Kalau bila Nabi royak berapa, duk kazzabah sama. Kazzabah mendustakan. Dustakan ayat Allah SWT. Tak percaya Quran ni, tak percaya daripada Allah SWT. Tak percaya Islam ni daripada Allah SWT. Tak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla, bukan setakat kazzabah mendustakan. Duk ayat bohong, ni tak betul ni. Bukan setakat tu, wa tawalla, dan berpaling, lari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita siapa dia ni? Ni ceritanya Abu Jahal. Tak kiralah dikhususkan kepada Abu Jahal, tetapi ditujukan kepada umum juga. Tujukan kepada umum. Siapa dia yang kadzaba wa tawalla? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Adakah tidak Allah Taala mengetahui? Bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah SWT melihat segala amal perbuatannya dan membalasnya? Dia tak tahu ke? Dia tak tahu ke bahawasanya Allah SWT ni yara. Bi anna Allah yara. Allah SWT melihat apa yang dia buat. Dia duk buat kepada Nabi Muhammad, duk larang Nabi Muhammad ni, dia tak tahu ke Allah Ta'ala duk lihat ni?
Kita nak kena ingat ni Allah SWT nak suruh fikir balik bahawasanya kita di atas muka dunia ni hebat mana kita ni, bi alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah Taala melihat semua, melihat gerak-geri kita. Janganlah kita ingat bila kita duduk dengan sahabat kita dua je. Ada lagi yang ketiga, ada lagi yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata kita duduk sorang dalam bilik kita sorang, ada lagi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bi anna Allah yara. Maka Allah SWT nak suruh orang panggil kemah, orang panggil bukti-bukti bila bangun akhirat. Takut tak ada bukti, maka Allah Subhanahu Wa Taala melantik kiri kanan kita ini. Kita nak kena ingat juga ni, gimana ni ada sama dua ni. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak dilafazkan oleh mana-mana manusia hamba ni kecuali yang ada di kiri kanannya yang mencatat amal baik dan jahatnya, sama ada malaikat yang bernama Raqibun Atidun. Raqib dengan Atid ada sama kiri kanan kita. Allah SWT nak suruh khabar ni. Allah SWT duduk tengok. Jangan kata Allah SWT tak tengok. Semua Allah Taala memerhati. Ada orang bangun akhirat esok, bila bangun akhirat Allah SWT nak mengadili dia kata Allah nak adil mana? Nak mengadili, nak hukum lagu mana dia ni? Tak ada saksi. Dia duduk dengan Allah Ta'ala tak ada saksi. Allah SWT kata apa aku bawa saksi. Mu tengok saksi aku. Saksi siapa dia saksi? Saksi tu di tubuh badan manusia tu sendiri. Mulut Allah kaci. Saksinya apa dia? Tangan, kaki. Sebab tu dah tuan-tuan semua, bila kita semaya sunat lah, semaya sunat. Kalau boleh kita semaya sunat, biar kita semaya ni biar orang panggil merata. Bila kita masuk dalam masjid ni, jangan kita semaya setepat tu je. Kalau boleh kita tukar. Sebab apa hamba ayat gitu? Sebab tempat-tempat yang kita sujud pada Allah SWT ni, dia akan menjadi saksi kita sujud pada Allah. Jadi kita nak tempat-tempat tu menjadi saksi kepada kita. Apa ni maya sunat lah, maya jemaah kena masuk sah ni. Baik, maknanya kalau kita sujud tadi tempat ni akan menjadi saksi. Kita pun sujud sini pula, esok sini pula, lusa sini pula. Kalau boleh begitu keadaannya, supaya saksi-saksi ni semua menyaksikan. Termasuklah anggota tubuh badan kita ni menjadi saksi. Tangan kecek, kaki kata ya. Mulut kena kacik, sebab pesi mulut ni dia nak berlawak sama. Nak juga sikit pun dia nak berlawak. Nak juga lipat sikit. Sikit pun dia nak juga mulut ni. Maka Allah Ta'ala tak sewi mulut ni, orang panggil duk japu apa, Allah kacik awal-awal, kacik. Al-yawm, pada hari tersebut, kami kacik. Nakhtimu ala afwahihim, kami kacik mulut manusia. Wa tukallimuna, kami paksa. Kena kecek. Wa tukallimuna, kami paksa supaya bercakap. Aidihim, tangan-tangan mereka. Bila tangan kecek, antaranya menjadi saksi di atas tangan ni, di antara contoh Allah SWT tak sebut habis. Wa tashhadu arjulhum, menjadi saksi di atas tangan bercakap ini adalah kaki-kaki mereka. Kaki saja kah? Telinga, mata, hidung tak jadi saksi. Jadi saksi lah hak lain. Allah Ta'ala tunjuk contoh. Jadi tuan-tuan semua, maka bila kita lihat ayat yang yang ke-14, Allah SWT sebut, tak tahu kau tidak? Dia tak tahu kau bahawasanya Allah SWT sentiasa memerhati. Dengan Allah SWT memasang saksi-saksi Allah. Akhirat barulah manusia tidak menyangka. Allah Akbar, hebatnya ciptaan Allah Ta'ala, hebatnya Allah memasang saksi-saksi. Atas muka dunia ni kita rasa tak ada apa satu, tapi bila akhirat esok Allah Ta'ala bongkar habis. Buat kerja atas dunia orang tak tahu, orang tu tak tengok, orang ni tak tengok. Sebab tu berani curi. Sehari pun dia berani curi. Biasanya curi-curi ni waktu malam. Dulu-dulu
nyamung ni ngopok rumah kau malam lo ni siari pun demo romo ni. Jadi itu di antara yang Allah SWT nak menyentuh kita supaya kita ni kena khabar. Allah Taala tanya dengan dalam bentuk soalan, ara'aita alam ya'lam. Tu adakah. Nak suruh fikir. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dalam ayat yang ke-15 Allah SWT sebut apa? Jangan sekali-kali berlaku deraka. Jangan deraka pada Allah. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jangan sekali-kali berlaku deraka. Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatan yang buruk itu. Kita siapa ni? Kita Abu Jahal lagi ni. Nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ayat yang ke-16. Ubun-ubun orang yang berdusta, yang salah, dia salah, kadhibah dusta, khati'ah salah atas muka dunia ni hijab buat dia. Falyad'u nadiyah, maka Allah Ta'ala cabar, kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya. Allah cabar. Falyad'u nadiyah, maka biarlah biar dia panggil nadihu, dia nak panggil siapa dia yang boleh menyelamatkan dia. Kumpulan dia, kroni dia, anak buah dia yang dia duduk atas muka dunia ni, dia rasa dia dah paling hebat. Abu Jahal sebut sendiri ni, dialah paling berpengaruh di wadi di lembah Mekah ini. Dia kata, akulah yang paling pengaruh sekali, yang paling banyak kroni, banyak puak anak buah, akulah. Abu Jahal duk cerita ni. Allah Ta'ala kata tak apa, tak ada masalah. Nanti akhirat esok aku nak bubuh dalam neraka, aku nak tarik ubur-ubur dia ni. Sebab apa Allah Ta'ala guna ubur-ubur ni? Sebab pada manusia ni paling mulia sekali. Maka hak mulia-mulia tu Allah Ta'ala nak menghina dengan tarik hak mulia dia tu. Dia berasa hebat sangat. Lepas tu Allah Ta'ala kata tak apa, biar dia panggil. Biar dia panggil, masuk dalam neraka ni, aku buat azab kepada dia. Biar dia panggil, falyad'u nadiyahu, dia nak panggil, nak minta tolong kroni-kroni, puak-puak dia, hak mana lah lagi. Sanad'u zabaniyah. Allah Ta'ala kata tak apa, mu nak lawai. Sanad'u, kami akan. Satu kami. Sa sebuti itu maknanya ringkasan daripada saufa. Saufa ni makna akan. Sing sebuti itu makna akan. Itu bahasa Arab tu hebat. Ringkasan daripada saufa. Saufa ta'lamun. Kamu akan mengetahui. Apa beza saufa dengan sing? Dengan sa. Saufa dengan sing apa beza? Dari bahasa Arab dia ada beza. Kalau kita buat ayat, contoh hamba buat ayat. Saufa adhabu ila Kuala Lumpur. Saya akan pergi ke Kuala Lumpur. Saufa ni jauh lagi. Saufa ni, bila sebut saufa ni jauh lagi. Tapi kalau hamba sebut sa'adhabu, sing dengan sing sebutir, ringkasan daripada saufa, boleh pakai. Menunjukkan makna sa'adhabu ila Kuala Lumpur. Saya akan pergi ke Kuala Lumpur. Bila sebut sing sebutir tu, maknanya akan juga. Tetapi akan ni dekat, tak jauh dah masanya, tak jauh. Maka Allah SWT sebut akan nad'u, kami panggil, kami seru. Siapa dia? Az-Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Akhirat mu nak panggil puak-puak mu, kroni-kroni kamu, siapa boleh tolong kamu, tak apa. Allah kata tak apa, aku panggil, kami panggil malaikat Zabaniyah, malaikat Malik Zabaniyah, malaikat yang jaga neraka. Apa dengan malaikat lah. Sanad'u Zabaniyah. Allah SWT
sebut kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Allahu akbar. Sanad'u Zabaniyah. Kalla. Kalla. Ingatlah. Kalla. Ingatlah. La tuti'hu wasjud waqtarib. Ni Allah Taala nak apa ni, nak kuatkan, nak kuatkan Nabi Muhammad walaupun Abu Jahal buat guana kepada kamu, orang-orang Arab buat apa pada kamu, musuh-musuh Islam buat apa kepada kamu, kamu kena ingat, kalla la tuti'hu. Muhammad, jangan kamu taat pada dia, jangan dengar, jangan dipengaruhi oleh dia, jangan. Wasjud, dan sujudlah pada Allah, teruskan sembahyang. Allah Taala suruh Nabi Muhammad ni kemah, jangan duk heran kepada Abu Jahal tu. Lepas tu Abu Jahal suara kau dok semua, jangan duk heran. Teruskan sujud. La tuti'hu, jangan kamu taat padanya, jangan kamu patuh pada dia, kepada Abu Jahal ni. Wasjud, dan Muhammad kamu terus sujud. Allah Taala suruh terus sembahyang. Waqtarib, dan kamu hampir dampingilah diri kamu kepada Allah SWT. Jadi dituju pada Nabi Muhammad, tapi dituju juga kepada kita secara umum. Jangan heran, jangan pedulikan kepada musuh-musuh Islam. Jangan peduli. Kita ni banyak musuh. Orang Islam ni banyak musuh. Musuh hok tak nampak, syaitan. Syaitan iblis ni musuh tak nampak. Dia ni innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan ni dia dengan kabilah, dengan tentera-tentera dia, syaitan nampak kita, tapi kita tak nampak syaitan. Sedangkan dia ni musuh kita. Lagu mana kita nak perang dengan dia? Allah. Nak perang lagu mana? Musuh tak nampak. Kalau hak mudah ni perang ni, musuh ada depan ni, mudah. Nak tetak mudah, nak sepak mudah, nak terajai mudah. Ni bahagian tak nampak, tapi jangan bimbang. Allah SWT yang buat musuh-musuh ni, dia tahu bagaimana kita nak serang musuh ni lagu mana. Maka keluarlah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala. A'udzubillah, aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala minasyaitan, daripada syaitan ar-rajim, yang direjam, yang digedah, yang dibalik, yang dihambat. Jadi bila kita sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, syaitan lagi sudah tu. Tu dia, tu cara dia. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan musuh hamba nak sebut sana ni, musuh tadi, musuh kita ni ada yang nampak. Yang nampak ni musuh kita antaranya orang kafir, orang musyrik. Lepas tu kita ni banyak kafir pula ni, yang musyrik, yang kafir ni, yang tidak Islam ni banyak pula pecahan dia. Banyak pula pecahan dia. Tu banyak orang Islam ni banyak halangan-halangan, yang musuh, yang zahir dengan yang batin. Maka kita ni Allah SWT letak di hujung tu, boleh melepasi musuh-musuh ni. Lawai juga janji Allah SWT nak beri apa? Nak beri syurga. La tuti'hu, jangan kamu taat kepadanya. Wasjud, dan teruskan sujud pada Allah SWT. Waqtarib, dan dekatkan kepada Allah SWT. Maka tuan-tuan semua, maka kita di atas muka dunia ni, Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala supaya teruskan sujud, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disebut di antara perkataan perbuatan yang paling Allah Ta'ala suka di atas kita hamba dia, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Nabi sebut apa? Saat yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah SWT, ialah ketika ia sujud. Masa kita sujud ni, kita paling dekat pada Allah SWT. Paling dekat tu ibarat tu. Padahal Allah SWT ni memang duduk dekat semua dengan kita. Biar kita khabar, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala sebut, aku ni dengan mung ni manusia, mung dengan orang semerih. Orang semerih kita duduk mana? Duduk tekak kita ni orang nyawa ni. Orang semerih kita, orang nyawa duduk tekak kita. Dekat benar kita dengan orang nyawa kita ni. Mana kita dengan orang nyawa kita ni dekat, sebab dia duduk di tekak kita dah ni. Ni duduk sini ni. Bila sembelih ayam nak kena putus orang ni. Orang putih dua tu. Sembelih lembu pun nak kena putus orang nyawa ni. Orang semerih mung dengan mung tu dekat dah. Wa nahnu aqrabu
ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat lagi berbanding orang semegah dengan dia. Kami dengan manusia ni, aku dengan mu dekat lagi. Itu dah kedudukan Allah Taala dengan kita. Allah Taala tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Taala tidak bertempat. Maka tuan-tuan semua nak ceritanya, walaupun Allah Taala sebut, Allah Taala kata aku dengan mu ni dekat lagi berbanding mu dengan orang semegah orang nyawa mu tu. Maka tuan-tuan semua, bila kita sujud pada Allah SWT, maka perbuatan yang paling mulia sekali adalah ketika kita sujud, kerana diibaratkan oleh Nabi bahawasanya kita paling hampir dengan Allah, walaupun Allah Ta'ala tidak bertempat seperti kita, tidak memerlukan kepada ruang dan tidak perlu pada tempat, kerana tempat-tempat ni untuk makhluk ya. Makhluk mesti kena ada tempat. Hamba kalau tak ada tempat nak duduk lagu mana? Mana boleh. Mesti kita ni bertempat. Allah Ta'ala tidak serupa makhluk. Bila Allah Ta'ala memerlukan kepada tempat, bermakna Allah seperti makhluk. Maka ketika kita sujud ni, Nabi kata fa'akthir du'a. Banyak ke doa, banyak ke doa. Masa kita sujud, bila kita semaya seorang ni kan, mintalah dengan Allah Ta'ala, minta banyak-banyak. Tapi bila kita semaya berjemaah ni, dia ada disiplin pula. Bagi imam pula, jangan duduk sujud lama. Jangan duduk sujud lama. Makmum kata, "Mana Tok Imam pesel kau ni?" Tak bangun-bangun Tok Imam ni. Apa Tok Imam tidur? Jolo sungguh. Jadi bila kita semaya seorang tak ada masalah. Nak sujud lama tak ada masalah. Minta dengan Allah Ta'ala. Minta dengan Allah Ta'ala. Minta dalam bahasa Melayu. Kalau kita boleh dalam bahasa Arab, boleh. Berkata-kata dalam bahasa Arab boleh. Apa doa-doa kita nak baca dalam sujud selain daripada subhana rabbiyal a'la, terus boleh baca. Kecuali doa tu kod Melayu kena dalam hati lah. Jadi banyak ke doa Nabi kata ketika kita sujud. Jadi mahanya orang panggil sujud ini, kalaulah dia tu na'udzubillah min dzalik, orang yang beriman bila masuk dalam neraka, katanya Nabi, sebab dia ni pernah sujud Allah SWT, Allah Subhanahu Wa Taala larang api neraka daripada makan anggota sujud. Sebab itulah mudah bagi malaikat mencari. Ketika mana Allah SWT suruh malaikat keluarkan orang beriman pada masa yang orang panggil saat-saat terakhir dia diazab, akhir sekali Allah Ta'ala suruh keluarkan semua. Suruh keluar, kutik wa tubi daripada neraka, tetap dari syurga. Maka malaikat daripada jauh malaikat kenal dia. Sebab apa? Sebab api neraka tak makan anggota sujud. Allah SWT mengharamkan api neraka makan anggota sujud. Maka berlakulah khilaf antara ulama. Ada ulama kata anggota sujud tak dimakan api ni adalah muka saja. Ada kata 7 anggota sujud. 2 tapak tangan, 2 kepala lutut, jari perut jari, kaki. 7 anggota sujud. Jadi tuan-tuan semua, besarnya sujud ini, maka Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, jangan duk heran apa yang Abu Jahal nak buat kepada kamu, orang musyrik nak buat kepada kamu, maka kamu terus sujud pada Allah SWT, waqtarib, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun kena duduk di situ, dan insya-Allah. Jadi yang bahasa sepada tu dulu, kita lihat tadabbur lebih kurangnya surah Al-Alaq, dan insya-Allah pada esok hari kita akan masuk surah yang seterusnya, iaitu surah At-Tin, sebuah tin. InsyaAllah kita akan belajar esok lah, insyaAllah. Jadi yang bahasa sekadar itu dululah pada pagi ni. Sudah mulai 7 lebih dah ni, kita berhenti dulu. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Ta'ala kesihatan dan ruang masa, kita akan belajar pagi esok pula, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, ucap terima kasih semua. Ucap terima kasih kepada pihak masjid memberi laluan kepada hamba pada pagi ini. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah adalah kelemahan hamba sebagai makhluk. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.